Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba-hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita ini setiap saat dan waktu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana berita-berita, yang mana cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah turunkan kepada kita, di mana di dalamnya tidak ada yang bengkok, mana tepat semuanya. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini bahawa setiap detik-detik hidup kita ini adalah penceritaan yang Allah turunkan dari sisi Allah untuk kita dapat berbuat segala sesuatu. Maka tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu untuk mengolah, untuk membuat sesuatu apa pun kehendak-kehendak yang datangnya semuanya suci dari sisi Allah yang menurunkan kepada kita. Jadi alhamdulillah, sepanjang kehidupan kita ini diberi oleh Allah nikmat yang besar, di mana kita mengimani, kita meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menyusun kehidupan, cerita-cerita, kisah-kisah. Dan apabila sekiranya kita tidak meyakini, maka kita berada di dalam dua keadaan. Pertama, keadaan kita akan dihitung setiap perbuatan yang baik walau halus zarah akan dihitung, dan juga yang tidak baik halus zarah sekalipun akan dihitung. Jadi kedudukan kita akan berlaku begitu sekiranya kita tidak meyakini bahawasanya seluruh kehidupan kita ini adalah cerita-cerita, kisah-kisah yang Allah nak tajalikan tentang keesaan dirinya, kehendaknya. Pahami baik-baik. Kalau kita tak meyakini, maka kita tidak mengenal Allah, kita tak mengenal diri, maka kita berbuat tu atas tindakan kebaikan, maka akan halus zarah pun akan dihitung, dan keburukan halus zarah pun akan dihitung. Maka kedudukan kita akan berjadi begitu. Maka kita seolah-olah menampakkan bahawa kita mengharapkan jangan sampai kita dihukum kehidupan kita ini. Jadi kehidupan kita ini adalah kehidupan di mana kita tak mengenali Allah. Tapi kalau kita mengenali Allah dari sisi Allah, maka kita melepas diri kita dan kita akan menyerahkan diri kita 24 jam. Iaitu Allah lah yang menguruskan. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mohon kepada Allah. Maknanya Rasulullah bila mohon dan Rasulullah merasa tetap berada dalam keadaan kehidupannya 24 jam disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bermohon kepada Allah agar Allah menyusun hidupnya. Jangan kau biarkan aku menyusun hidupku sendiri walau sesaat, walau sekelip mata. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya sentiasa Rasulullah tu kehidupannya disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah yang paling kenal Allah dan paling takut, paling rindu kepada Allah, maka dia menyerahkan dirinya betul-betul 24 jam dalam keadaan ia tidak ada lagi rasa akuan-akuan dirinya. Jadi ginilah yang kita hendak ikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sentiasa kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sentiasa 24 jam.
Ada orang mengatakan kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, maka kita ni jadi bodoh lah, jadi diam lah, tak boleh buat apalah. Bukan begitu. Sebenarnya bila kita serahkan diri kita kepada Allah, maka kehidupan kita akan berlangsung dalam keadaan sempurna, sebab dia Allah yang maha sempurna yang tahu menyusun kehidupan kita. Jangan kita minta ajar pada Allah supaya Allah susun aku hidup macam ni, tak. Allah tu sendiri kita kena serahkan diri kita pada Allah. Allah tahu menyusun hidup diri kita, maka kita akan nampak kehidupan kita ini sangat sempurna. Tapi kalau kita tak serahkan diri kita kepada Allah, kita rasa bergantung kepada ilmu, bergantung kepada amal, bergantung kepada kehendak kita, maka rosaklah perjalanan hidup kita. Kerana apa yang telah ditetapkan Allah, kita berbala-bala, kita tidak puas hati kerana kita rasakan kehendak kita tu lebih mustahak. Itu perbezaannya bila orang tak mengaji kenal diri, kenal Allah. Dia kata dia kenal Allah, maka sumbang. Kita orang yang dah diberi oleh Allah kepahaman dari sisi Allah, mengenal diri, mengenal Allah, kita bila lihat orang tu ada je akuan dirinya, terus kita tidak menjadi syaitan yang bisu. Apa tu syaitan yang bisu? Kita tidak menegur atau kita membiarkan orang yang melakukan maksiat kesyirikan dalam keadaan dia merasa ada akuan dirinya, kita menjadi bisu. Sedangkan kita tahu bahawa kita harus menegur. Jangan jadi syaitan bisu, iaitu membiarkan perkara maksiat yang orang lain lakukan. Kita biarkan diri kita berada dalam akuan diri, kita tidak tegas, maka itu kita jadi dalam diri kita ada syaitan bisu. Bahayanya kehidupan kita membiarkan manusia ni di-engage, manusia mengikuti WHO, kita biarkan. Ataupun kita pun sendiri terikut rentak daripada maksiat, kegelapan zulumat tu tadi, maka kita pun dipanggil syaitan bisu. Membiarkan ianya bersetuju dengan kita mengikuti jejak langkah syaitan dan juga kuncu-kuncunya tadi. Kita tidak betul-betul asidah walau tegas, ataupun kita harus berperang jihad lawan kebatilan ni tadi. Kalau kita dalam diri kita sendiri tak istiharkan memerangi kebatilan, maka kita tak akan dapat mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi kita akan jadi penyembah hawa nafsu kita. Jadi itu kita kena ubah sistem setting kehidupan kita ni sekarang. 24 jam kita nak setting supaya kita ilahun wahid, menombor satukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jumpalah para mursyid, guru arifin billah yang benar-benar hanya ia yang boleh menunjukkan. Yahdillahu li nurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan berbagai-bagai petunjuk untuk kita, dan Allah menjadikan semua ni adalah petunjuk untuk manusia. Segala kehidupan kita 24 jam adalah petunjuk bagi manusia. Kalau kita belum kenal Allah, Allah akan mengenalkan diri Allah, menerusi sesuatu segala yang Allah jadikan. Kerana segala sesuatu ini semua di langit di bumi, Allah lah penciptanya. Dan bila Allah yang menciptakan, tidak sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Mengapa kita tidak bertatafakkarun, tatazakkarun? Allah suruh mengingat, fikir, makin bijak. Sesuatu yang Allah jadikan semua tidak sia-sia. Semua diajakkan kita berfikir. Bagaimana kita nak melepasi daripada makam-makam yang maknanya makam-makam, contohnya tadi saya cakap tadi, makam munafik, makam orang-orang yang ulama tapi taraf dia ulama bisu, ataupun ulama yang dia tu menjilat kaki-kaki orang pemimpin. Dia lebih takut kan, tapi dia sembunyikan. Ini yang berlaku sekarang ni, menyebabkan umat Islam
tak tahu nak ke mana ala tuju dah. Sebab ulama-ulama kebanyakannya dah terjadi, iaitu kita lihat sini mereka hanya mengajarkan hukum-hukum tentang halal haram. Bagus, tapi dia tak ajar ibu dia. Punca jadi halal dan haram tu puncanya dari Allah, sebab kita rasa ada akuan diri. Ada akuan diri, Allah menegur kita, maka kita kena ambil itibar, ambil hikmah daripada kejadian tu tadi. Baru kita akan nampak, ya Allah, benar ya Allah. Baru kita akan mengaku benar-benar kita melakukan kesilapan, kesyirikan. Apabila kita berjalan, kita berdiri, kita duduk, kita berfikir aja, kita dah tak mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita rasa kita yang boleh sembah kepada Allah. Kita yang boleh berpuasa. Bagus puasa ke, solat ke, bagus tu semua tu. Tapi kita harus faham, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan mensekutukan Allah di dalam setiap ibadah kita. Bukan maknanya luar ibadah. Dalam ibadah tu kena hati-hati. Sebab mudah kita bila beramal banyak, kita bangun ni kita rasa macam kita ni amalan kita banyak. Itu maka tu kesyirikan. Mudah akan mengundang sesuatu yang akan merosakkan akidah kita. Sebab kesombongan, kita rasa kita yang boleh buat solat, kita yang boleh berzikir, kita yang boleh berselawat, kita yang boleh berpuasa. Apa saja pun ibadah kita yang boleh. Itu yang kita menemui kegagalan dalam hidup kita. Bila masih lagi dalam minda kita, berfikiran kita ini adalah pemikiran tauhid tadi bukan kepada Allah. Tauhid tu kita abaikan, kita hanya sebut nama Allah dan kita menetapkan kelakuan kita kepada ketaatan kepada dikatakan tadi Bani Israel, yang mana Bani Israel ni adalah Yahudi laknat tu. Kita dah terikut-ikut rentak dia hingga kita nak keluar balik daripada lubang biawak yang dimasukkan kita tadi, maka kita tak tahu. Bukan tak tahu, kita nak keluar, kita seolah-olah kita di dalam penjara Yahudi Zionis ni tadi, maka kita telah dimomok-momokkan dalam tu mata pelajaran. Maka itu kita kena keluar sampai keluar di sekalian alam, baru kita akan nampak mereka semua tidak ada kuasa langsung. Tapi yang menjadi masalah, kita tak akan jadi kuat berpeyakini begitu sebabkan masih lagi ada unsur-unsur akuan diri. Maka tu kita kena datang ke tempat mursyid Arif Bilal. Dia bukannya dia kena datang, dia boleh datang tapi nanti kamu tak hargai. Jadi yang paling bagus adalah adab dia adalah kamu yang harus jumpa dengan guru mursyid, menangis-menangis berdoa. Baru Allah mudahkan. Kalau dah jumpa guru mursyid Arif bin Bilal, seolah-olah kamu telah mendapatkan Rasulullah SAW dan mendapatkan Allah. Walaupun kamu baru belajar, kamu tak dapat, kamu mati, tetap juga dikira orang ahli Allah. Sebab masa hidup tu, kita bersungguh-sungguh nak mengenal diri, mengenal Allah SWT. Jadi hebatnya kelebihan yang Allah bagi pada kita. Kalau kita betul-betul kita kenal diri, kenal Allah, pemimpin kita yang kita sayang, pemimpin ulama-ulama kita, orang-orang cerdik pandai, kita harapkan mereka tu bersatu untuk mengesakan. Dengan jalan apa? Mengenal diri, mengenal Allah. Tak ada siapa pun jadi rendah kalau belajar ilmu ni. Malahan bila kamu belajar ilmu ni, apa yang ilmu yang telah kamu ada bertambah mantap. Bertambah, dia datangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zadathum imanau. Allah memberi lagi tambahan keimanan setelah keimanan yang dah ada. Maka kamu mendengar lagi talk ni, mendengar lagi ilmu, mengenal lagi, Allah tambahkan lagi. Dah tambah iman, tambah lagi petunjuk huda. Wazidnahum huda. Allah tambahkan lagi. Jadi Allah tu tak payah kita nak ajar, dia tahu dah. Cuma kita yang kena ajar setting diri kita bahawa persangkaan kita Allah tak pernah tinggalkan kita. Kita harus bersama dengan Allah. Kemudian semalam dah dibagi tahu bersama dengan Allah tu makna tak ada merasa ada akuan diri, yang ada hanya Allah tu maksudnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Manapun barang kita pergi,
Di situlah wajah Allah, di situlah Allah tu ada, bukanlah Allah berada kat sini tak. Tetapi apabila hilangnya akuan diri kita, maka yakinlah kita melihat dengan penglihatan Allah. Maka apabila kita melihat dengan penglihatan Allah, maka kita merasai apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala hidangkan, dan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi saya cakap tadi, olahkan. Itu tujuan kita jumpa mursyid, maka mursyid akan suruh kita olahkan. Pernah sahabat Nabi lah, kira zaman Nabi tu memohon pada Allah, pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku jadi orang yang baik-baik. Ya. Jadi Rasulullah tak terus doa. Rasulullah sabda kata apa? Tolonglah aku untuk selamatkan dirimu. Tolong aku untuk selamatkan dirimu. Dengan apa? Perbanyakkan mengingati Allah. Mengenal diri, mengenal Allah. Itu jalan dia Rasulullah sini. Bukan terus Rasulullah terus berdoa. Tak, Rasulullah nak kata minta tolong untuk aku nak doakan kau punya kejayaan. Apa dia? Engkau harus gini. Engkau harus kenal diri, kenal Allah. Tapi kalau kamu tak kenal diri, tak kenal Allah, bagaimana kamu nak pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak lain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, jangan jangan berbala-bala nak cuba cari jalan lain. Tak ada. Jalan dia tetap kita kena ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iaitu buang akuan diri, itu nombor 1. Buang akuan diri. Kerana Rasulullah SAW pagi tadi saya dah bagi tahu, adalah dia diutus untuk membawa pedang la ilaha illallah untuk pancung hawa nafsu kita. Tu tujuan Rasulullah Ta'ala utus Nabi Muhammad SAW. Untung kita. Jadi bukan maknanya bila dipancung itu kita mati. Tak, kesadaran akan sampai kepada kita. Kalau kita jahil pada Allah, Allah akan disebabkan apa asbabnya, ada wali Allah, maka dia jalan, maka Allah menimbulkan rasa, iaitu kasih sayang kepada wali Allah. Jadi dia tanda tangan, berdoa je hati dengan ikhlas, maka tercapai hajat-hajat. Ini berlaku dalam kehidupan kita. Sekiranya kita meninggalkan selawat, meninggalkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, maka masalah akan berlaku. Masalah akan berlaku. Ini bukan ujian, ujian lain. Ujian untuk naik taraf kita. Allah nak leburkan dosa kita dan nak naikkan taraf kita, tu ujian. Jangan kita salah pasang. Jadi ini teguran Allah. Sekurang-kurangnya kita dapat teguran Allah. Tandanya mak kita sayang, ditegur kita. Tapi kalau tak ditegur, makna kita berhati-hatilah. Manusia-manusia pada penghujung zaman ni memiliki, dipanggil tadi, anak panah setan. Apa anak panah setan tu? Dia mendiamkan ada perkara yang tak betul. Dia diamkan. Dia diamkan, dia biarkan. Itu setan bisu, Rasulullah kata. Bahaya. Itu tadi. Kalau dia cabut, dia senang cerita kan, kita tahu dah. Tak, dia buat macam buta bisu. Padahal dia merakam apa yang mesyuarat yang Nabi dan sahabat-sahabat buat. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita ya. Banyak ni. Bukan sikit-sikit. Kehidupan kita ni kita akan berlaku setiap waktu saatnya. Ini tak lama lagi ada tentang NZ COVID yang ketiga ni. Lagi macam-macam nanti. Dipaksanya kita sampai satu tahap kita ni akan diberhentikan untuk bekerja. Macam-macam cara. Salah satu je, dia akan paksa orang ahli anggota kerajaan untuk ambil dulu NZ. Kenapa kita perlu ambil? Kita cakap dengan lembut, tolonglah. Kami ini masih sehat, kami ini masih lagi berpegang kepada keteguhan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena lawan, bukan lawan nak memusuhi mereka, tetapi kita lawan dengan cara kita tak nak lagi enjet ni, serik sudah. Jadi janganlah paksa kami. Tolong, ramai-ramai kalau cakap macam tu, jangan jadi setan bisu. Ulama jadi setan bisu. Kalau kata renggang-renggang, kalau kata ini bahayanya. Kita menghadapi
ulama-ulama su yang macam ni. Jadi kita nak cari tadi pembimbing rohani yang asli, yang betul-betul payah dah. Bukan payah dah sebab apa? Sebab kekerasan hati kita ni tadi. Mempelekeh mereka dulu. Dan menyia-nyiakan mereka yang baru kita menyesal kalau ada lah wali Allah ni bestnya. Tu kita tu hidup dalam kepura-puraan. Padahal dah ada depan mata dulu, kita berbangga kononnya kita lah yang boleh menyebabkan tumbuhnya macam-macam yang kita tanam buah-buahan ke apa. Menjadi subur, kita rasa kita. Kesombongan tu sampai. Bila kesombongan tu sampai, maka bersertalah dengan yang dikatakan azab yang lebih azab, iaitu bila kita dalam hidup ni tak ada makna. Bila kita tak merasakan Allah, mengesahkan Allah seperti macam dirinya, mengesahkan dirinya, maka jadi kita ni manusia yang paling rugi. Alhamdulillah, banyak yang Allah Ta'ala bukakan perkara-perkara yang kita tidak tahu. Tanpa kalau Allah tidak bukakan, kita tidak akan faham apa erti kemerdekaan. Pagi tadi, subuh tadi saya dah bagi tahu tentang kemerdekaan. Kita tahu menyebut merdeka, tapi kita masih lagi hakikat sebenar kita tidak merdeka. Sebab masih lagi Yahudi menyusun kita punya sistem-sistem kehidupan kita, daripada bangun tidur hingga nak tidur, sistem tu dah berlegar dalam kita punya minda. Itu bukan senang nak buang. Tapi kalau kita tak buang, lagi susah lagi. Jangan cari masalah lagi. Sudahlah tu, buang sikit demi sikit. Jangan sampai kita ulangi lagi. Kita harus jadi orang yang hamba Allah yang betul-betul menyesal. Kalau jadi lagi kerosakan kita buat, mengaku cepat pulangkan kembali kepada Allah dan haknya tadi. Jangan kita biarkan orang tak tahu, kita kata kita boleh buat maksiat ni. Jangan. Menangis nanti air mata darah. Kalau ditunjukkan kita berada di zaman tu, di mana dia Allah memperlihatkan keagungan dia, kita akan melihat daripada atas Allah Ta'ala bawa Mi'raj, dan kita diberi penglihatan melihat yang di bawah. Semuanya adalah berjalan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak nampak lain dah. Itu skill-skill yang diajar oleh Rasulullah SAW dan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hingga malaikat semua pun tak tahu tempat perlindungan kita. Tempat perlindungan kita kena tak ada keakuan diri, maka kita telah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita telah berlindung dengan Allah. Maknanya Allah melindungi kita hingga kita lupa, kita tak tahu kita ada di mana. Dan juga kita akan dipelihara oleh Allah bila kita serahkan diri kita kepada Allah betul-betul. Bukan bermakna kita diam, tak bekerja, tak. Allah akan memperlihatkan kepada kita di mana apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita adalah sistem Allah Ta'ala yang sangat maha sempurna. Tapi kita tidak tukarkan, kita nampak sistem tu sistem Yahudi, Nasrani, Majusi. Kalau kita tukarkan ni sistem Allah, maka dia tidak dapat menakluk kita, dan kita akan merasakan bahawa kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu meliputi atas segala sesuatu. Di mana pun Allah lah yang berkuasa. Sebab Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis, seisi-isinya, siang, malam, pagi, petang, semuanya Allah yang ciptakan. Apakah Allah Ta'ala tu nak merasa cemas? Allah tak rasa cemas. Cuma kita yang perlu ubah sistem tu tadi, supaya meyakini setiap detik kehidupan kita adalah sistem-sistem Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai kita berbalah kata, tak, ini aku punya kehendak, ini susunan. Habis itu azab yang paling pedih. Jadi kita olahkan, kalau maknanya bukan kalau, dah memang nanti sepatutnya raja kita, Perdana Menteri, menteri-menteri harus mengikuti pemursyid, pewaris daripada Allah. Dan maknanya pewaris Allah tu, itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, warisku adalah orang-orang yang menyambung kerjaku, untuk mengajar manusia menggunakan pedang la ilaha illallah untuk memancung. Bukan makna pedang, maknanya kekuasaan yang Allah bagi untuk kita pancung hawa nafsu.
Jadi bila kita belajar dengan mursyid arif billah, mereka ni tak tahu. Tapi mereka ni kena senyap nunggu arahan daripada Allah macam mana nak bentuk anak murid ni. Dia tak sama. Kalau 100 orang, 100 lain-lain cara dia. Tak semestinya sama. Kalau sama, samalah. Tapi selalunya tidak sama. Kerana Allah nak membawakan orang ni, watak ni semuanya ada di tangan Allah semua. Watak yang apa yang kita lakukan. Dan apabila yang paling untungnya, apabila menurunnya tadi, kita anggap ini daripada, kita puji pada Allah. Datang ya rasa nak makan durian, belum lagi durian, rasa je kita dah syukur. Alhamdulillah dalam diri kita dah mengagung membesarkan Allah, bahawa kita yakin bahawa kejap lagi makanan tu akan sampai. Kerana ia datangnya daripada lintasan, daripada yang suci, kudus, yang datang daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sentiasa merasakan kehidupan kita dengan Allah, maka kita selalu hendakkan bahawasanya Allah lah yang menyusun hidup kita walau sesaat, walau sekelip mata. Jadi tak ada istilah bila kita serah diri kepada Allah, maka kita tak boleh buat apa-apa, kita diam jadi bodoh. Gila isim lah macam-macam. Itu semua adalah dusta belaka. Sebenarnya wangi-wangian yang kita, itu pun dah cukup gembira. Rasulullah suka di muka bumi ni. Rasulullah kata apa? 3 Ustaz. Pertama apa? Pertama wanita. Kedua wangi-wangian. Ketiga solat. Jadi Nabi suka kat dunia ni 3. Susunan dia tak betul lah ni. Sebenarnya solat Nabi cukup sangat suka solat. Kenapa? Sebab solat ni khusyuk, best. Tapi kita ni berat solat sebab tak khusyuk, tak kenal diri, tak kenal Allah. Tapi Nabi kata aku suka 3 kat dunia ni. Salah satu dia adalah solat. Kedua wanita. Kenapa wanita? Wanita memiliki sifat kasih sayang yang tinggi. Tapi membebel tu biasalah. Membebel itu yang perlu apa? Kita train supaya dia bersyukur. Dia bersyukur. Tapi watak wanita ni memang kasih sayangnya tinggi. Itu maka Nabi suka. Bukan sebab nafsu, tapi tinggi watak. Dan Nabi bagi tahu wanita ni kalau rosak negara tu, wanita rosaklah. Negara akan rosak. Jadi begitu sekali. Ketiga Nabi suka apa? Wangi-wangian. Jadi kita kena faham wangi-wangian yang macam mana yang Nabi suka. Wangi-wangian yang asli, yang tidak ada bercampur. Sekarang wangi-wangian kita banyak campur bahan kita pun tak tahu. Jadi Nabi jadi tak suka balik. Sebab bercampur dengan benda tapi kalau dengan wangian yang betul-betul kita ketahui betul, tidak was-was, wangian yang asli macam gaharu ke kan, contohnya, itu akan mendatangkan Nabi suka hadir. Nabi suka benda-benda suci. Jadi perlihat, tengok setting dalam hidup kita. Jadikan macam mana yang saya bagi tahu tadi, Nabi suka solat. Mengapa kita jadi solat, kita jadi tak best? 4 rakaat nak habiskan rasa macam terseksa, kenapa? Padahal solat tu best. Kalau best mana dia rasa? Sukalah, nak lagi. Sampai bengkak-bengkak kaki Rasulullah SAW solat, berdiri tengah malam. Bukan kena gaut, bukan kena kebas ke tak. Tapi betul-betul Rasulullah lama sangat dia berdiri dalam solat tengah malam. Kerana apa? Bila Sayyidatina Aisyah isteri tanya, ya suamiku, ya Rasulullah, kenapa engkau teruk-teruk sangat solat tengah malam ni? Padahal engkau dimaksum, dah tak ada dosa. Jadi jawab Rasulullah, tak boleh ke aku jadi hamba Allah yang bersyukur? Maknanya syukur Nabi itu tanda kesyukuran. Bestnya menerima, merasakan Allah tadi, dia lakukan solat. Kerana dengan solat tu Nabi SAW Isra wal Mi'raj, dia nampak jalan Sidratul Muntaha tadi, malaikat tak boleh masuk, tapi Nabi dapat masuk. Nabi masuk melihat orang berdiri solat, duduk rukuk, tak berhenti-berhenti dalam tu. Nak menyatakan bukan orang tu berbentuk tu Allah, tapi nak menyatakan bahawa Allah sentiasa dalam keadaan bersolat 24 jam. Allah tu sendiri asyik khusyuk dengan dirinya sendiri dalam berbentuk solat yang nak digambarkan.
Bukanlah Rasulullah nampak yang solat tu Allah. Maknanya nak menyatajallikan bahawa Allah tu dalam keadaan sentiasa syok diri dia sendiri solat tu tadi, syok. Maka itu kita dianugerahi oleh Allah dengan doa Nabi SAW. Nabi pun kita membawa keberuntungan, iaitu anugerahnya solat. Makna solat perhubungan dengan Allah. Perhubungan macam mana? Perhubungan yang kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah nama perhubungan. Kita merasakan nikmatnya berada di sisi Allah SWT. Bukanlah Allah di depan, di kanan, di kiri. Tetapi tak adanya solat tu tadi menyambung kepada Allah, dan sesungguhnya yang ada hanya Allah tu nikmat. Kerana dia yang berdiri, kita rasakan dia yang memuji diri dia sendiri. Itulah khusyuk solat tadi, itu yang sedapnya. Itulah manisnya tadi. Baru solat yang begini hasilnya inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dalam solat sendiri dah tak ada akuan diri dah. Suci dah, diterbawa-bawa di luar solatan daim. Ini kategori macam ni, para rasul, para nabi, para wali Allah, orang arifin billah memiliki kekuasaan daripada Allah. Bila duduk dalam keadaan ni, maka pertolongan Allah akan sentiasa sampai. Hingga Allah mengatakan, apa yang kau ucapkan, maka itu dah ucapan. Kalau kau kata kapal tu tenggelam, musuh tenggelam. Bom tu jatuh jadi makanan, jadi makanan. Allah Ta'ala sampai kata begitu. Kalau orang yang berkedudukan keadaan yang saya maksudkan tadi, hilang akuan dirinya, maka turunlah. Kalau Nabi mukjizat, kalau kita dipanggil karamah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT. Saya rasa cukuplah sampai sini dulu. Untuk itu kita minta sambung kepada sahabat-sahabat kita untuk menambahkan lagi pencerahan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama dipertemukan pada hari Jumaat ini yang mulia ini, yang dikatakan apa yang dikatakan Allah Taala sendiri yang memperjalankan kita dalam mana mengingati Allah Subhanahu wa taala seperti mana dialah mengingati akan dirinya sendiri. Jadi kita ni dipertemukan oleh sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala, nak menyatakan diri dia yang esa berkuasa dan mentadbir seluruh alam, sekalian alam yang kita duduki sekarang ini. Jadi alhamdulillah, selalu saya suka menegaskan bahawa apa yang perlu kita fikirkan, apa perlu yang kita risaukan. Contohnya sekarang kita melihat kepada bahaya-bahaya yang berlaku di depan ini. Bahaya-bahaya yang berlaku di hadapan ini. Dan saya menyelitkan sikitlah apa yang disarankan oleh sang guru. Dan saya tadi pun saya pun telah forward apa yang perlu kita buat yang Rasulullah anjurkan. Jadi bila kita baca surah Al-Kahfi, surah Al-Kahfi bermula daripada ayat 1 sampai 110, 1 sampai 110, insya-Allah Allah Taala akan menampakkan. Jadi kita kena betul-betul lah baca tu. Baca dengan kalam yang dikatakan kalam Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kalam kita dah. Kalam dia semua. Jadi itulah saya nak beritahu sini, kita akan nampak. Kita tak rasa risau. Bahaya-bahaya yang akan datang, kan? Yang akan yang sebenarnya kita ni diatur. Dia nak atur lagi kita dan nak kontrol kita lagi, tapi kita, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kekuatan di situ. Bukan kita yang kuat, tapi dialah yang menyatakan diri dia, bahawa dia menampakkan kita melihat dengan penglihatan Allah. So apa yang kita nampak, contoh itu saya ada terbaca, wife saya cakap pasal tak lama ni lockdown ni, dia kata ni. Tak lama ni lockdown ni kita ni. Lagi apa lagi apa lagi yang dia cakap. Kawan-kawan saya pun sama juga. Tak lama ni lockdown ni, kita kena bersiap sedia ni. Tapi yang paling penting itu yang dirisaukan dulu. Kan? Itu yang kita risaukan dulu. Kan? Apakah yang dikatakan kita kenal diri, kenal Allah ni? Patutnya kita risau yang ni, saya cakap tu. Saya cakap dengan wife saya,
Patutnya kita kena risau yang pertama yang dikatakan tujuh sifat yang dikatakan perlu kita tangani benda tu. La hayyun la alimun, semua tu. La hayyun kita rasa hidup lagi. Kan? Kalau kita mengikut hawa nafsu kita, macam seorang saya cakap, lulus ke kita? Lulus ke kita la hayyun? Kan? Sebab kendak tu ada lagi, kendak hawa nafsu, nak ni, nak tu, nak ni, nak tu, nak baju ni, nak seluar ni, nak kopiah ni. Contoh saya bagilah. Kan? Nak ni, nak kalau tak boleh, kalau tak baik tu dia rasa macam kalau benda tak baik yang tak ni, sebab Sayyidina Ali kan, apa yang tak baik tu, apa yang dia rasa dia dapat sesuatu benda yang diminta daripada Allah SWT tu, yang tak dapat itulah yang dia redha. Tu dia sebenarnya. Kita itulah saya ulang, saya kembali tadi bercerita tadi. Kita kenapa kita risaukan benda tu? So, sang guru beritahu benda ni semua dah penceritaan Allah SWT. Kita ni nak kena jaga yang tujuh tu. Betul ke kita dah betul-betul yang dikatakan kita dah lahkan betul-betul la hayyun, la alimun, la qadirun, la muridun. Betul ke kita? Betul ke kita dah lahkan betul dalam kehidupan kita? Bak kata tadi, bukan senang, bukan mudah, tapi kita kena masuk dalam medan perang. Jangan cakap saya ni panglima perang, bukan. Saya ni sama-sama berperang. Jangan gelar saya panglima perang, jangan. Kan? Tapi kita ni sama-sama kena berperang. Tak kiralah perempuan, wanita ke, lelaki ke, kehidupan kita kena berperang, masuk medan perang. Itu yang betulnya. Bukan saya cakap saya lepas. Tak. Itu perhatikan dalam medium yang saya telah hantar, kan, la hayyun, la alimun. Perhatikan yang tu, dah lulus betul kita. Kan? Betul tak kita dah betul-betul lahkan betul-betul. Kan? Nak bergerak kita, nak bawa kereta tadi kita pegang steering pun kita rasa kita lagi. Kan? Masalah gitu. Contohlah tu banyak lagi kehidupan kita. Kan? Saya sendiri pun sama-sama. Kita ni sama-sama nak mengajak supaya berperang dalaman tu. Jadi kata ustaz kita tadi, pedang la ilaha illallah tu. Ini bukan cakap saja, ni sama-sama. Kan? Kita menghadapi proses rintangan dan sebagainya. Memang perintangan tu saya pun hadapi juga, dan tuan-tuan kalau macam dikatakan kan, pengaturan yang Allah letakkan. Kita nak pergi daripada Perlis ke Kelantan, ada jalan-jalan dia. Kita kena pergi jalan ni, ikut jalan ni daripada Perlis pergi ke Cuping pergi ke nak masuk ke highway. Kita mesti lalu. Mesti kita kena lalu. Kan? Kalau flight macam mana? Flight tu laluan dia daripada Alostar ke ataupun daripada Kuala Lumpur ke Kota Baru, kan laluan dia atas laluan atas udara kan. Macam-macam. Macam inilah kita belajar kenal diri, kenal Allah ni. Jangan peduli orang lain kata. Peduli kata-kata Allah SWT, apa yang diperkatakan oleh Allah SWT. Orang kata macam-macam lah. Ustaz cakap apa tadi? Isim lah dan sebagainya. Jangan dipedulikan. Jazbah dan sebagainya. Kita tak faham maksud jazbah tu apa dia. Kan? Jazbah tu maksudnya, Allah Ta'ala tarik keakuan diri kita. Sebab kita dah sungguh-sungguh. Kita nak, memang tak nak lagi keakuan diri kita. Tak nak. Kan? Kita dah tak nak. Itu maksud jazbah. Itu yang sebenarnya kita nak faham. Tu cakap jangan pedulikan kata-kata orang. Kan? Kita ni kena betul jaga diri kita, supaya jangan sampai benda tu yang punca-punca keakuan diri tu masih berlega lagi dalam diri kita. Bukan mudah. Tapi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah Ta'ala nak tengok kesungguhan kita. Kan? Saya mana kata saya lulus? Saya pun masih lagi berperang dalam dalaman ni. Kan? Mana mampu saya buat? Kan? Sang guru menasihati saya bahawa, kan, kita belajar kenal diri, kenal Allah ni bukan kita nak rasa hebat. Bukan kita rasa kita hebat, kita boleh dan sebagainya. Tak. Kita rasa dah tak mampu dah, ya Allah. Kan? Dah tak mampu dah. Orang tembak sini. Tak mampu dah kita, tak mampu dah. Kan? Itu yang kita nak. Kita nak biar memang dah lah betul-betul dah lah. Aku tak mampu dah. Aku tak lah, memang nak mati dah ni. Kan? Gitu. Bukan kita rasa kita hebat, kita boleh melawan. Itu dah salah. Dah lari daripada tajuk yang sebenar. Kenal diri, kenal Allah tu. Allah Ta'ala nak melihat yang dikatakan ahsanu amalah. Itu yang sebenarnya. Kita kena
betul-betul diri kita ni memang dah, kalau kita dah rasa lelah tu dan sebagainya, dia akan merasai yang dikatakan Allah Ta'ala letakkan anugerah ruhama ubainahum. Ruhama ubainahum, dia kasih sayang dia paling tinggi dia. Dia tak boleh tengok sahabat dia tergelincir, dia tak boleh tengok jemaah yang sama-sama dengan dia belajar ni kan tergelincir, terjatuh, dia tak boleh tengok. Kan dia mesti nak cakap pun tak boleh pun cakap dalam hati lah. Ya Allah, macam mana ya Allah, macam dia sedih dalam hati dia. Tu. Itu saya tak tahu, tapi itu yang saya rasa, saya boleh ceritalah. Dia tak boleh jatuh. Dia bukan ambil tahu hal orang tau. Dia bukan ambil tahu saya ni, bukan saya cakap dengan wife saya. Saya tak ada ambil tahu hal orang pun, saya cakap. Sikit pun tidak. Baik saya jaga diri saya. Tapi adakah saya jaga diri saya ni kira penting diri saya sendiri je? Tak boleh juga. Dah di anugerah gitu. Kan? Yang dikatakan kasih sayang yang tinggi, ruhama ubainahum tu. Kan? Tu. Jadi kita orang terjatuh, takkan kita nak tengok je. Jatuh, tengok je. Tengok je. Bayang. Itu maksudnya. Kita kasih sayang kita dah makin tinggi, makin tinggi. Bukan keakuan kita makin tinggi. Kenak kita makin hawa kita makin tinggi. Tu yang penting, kita kena sama-sama berada dalam medan. Masuk, isytiharlah perang. Itu manis tu, isytihar perang tu manis tu. Rasulullah cakap susah perang Badar, susah lagi yang perang dalaman ni. Apa maksud je? Dia akan dapat kemanisan. Kan, kemanisan. Tu dia. InsyaAllah saya pun sama-sama kita. Saya memang tak kata saya ni bagus. Saya memang orang yang paling tak bagus sekali. Kan? Memang orang yang paling tak ada ilmu, tak ada apa-apa. Tak ada apa. Kan, tak ada apa. Tapi Allah Ta'ala bagi sesuatu anugerah yang kasih sayang ni disebabkan apa? Inilah ikutan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan? Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Syariat, tarikat, hakikat dan marifatnya. Jadi itulah. Apa dia? Hilang rasa keakuan diri. Itu yang saya sebut tadi. Ada orang sebut pasal jazbah kan? Saya sebut pasal jazbah ni. Allah Ta'ala tarik kan keakuan diri kita. Dia membantu kita. Bukan kita tak boleh nak nafi, dah. Dan dah tak boleh dah. Itu yang maksud jazbah. Dia bukan gila, dia bukan isim, bukan. Kan? Tapi dah tak ada rasa keakuan diri, kita dikontrol oleh Allah SWT. Seperti mana Sunan Kalijogo pegang wayang kulit tu, ada dalang yang memegang ni. Bila dia letak wayang kulit tu, tak ada apa, tak bergerak langsung. Masuk balik pegang balik, dia bergerak ke kiri, ke kanan. Dia melakonkan, Allah Ta'ala melakonkan kita ni. Faham masuk Sunan Kalijogo punya bahasa tu, bahasa dalaman tauhid dia tu. InsyaAllah sama-sama kita mengolahkan dalam kehidupan harian kita. Saya ni bukan saya pandai olah, tapi Allah Ta'ala mengolahkan sesuatu yang saya boleh sharekan, insyaAllah. Sama-sama kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti mana yang diperkatakan oleh Syekh Aziz tadi, salah satu poin yang saya dapat ialah apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW, salah satu di antaranya ialah wanita. Dan wanita yang dimaksudkan di sini ialah wanita yang solehah. Jadi kita apabila belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, sentiasa setiap hari mendengar talk daripada guru pembimbing rohani, semoga sifat-sifat kita yang sebelum ni, perangai-perangai kita yang tergelincir daripada landasan akan kembali kepada landasan yang sebenar. Maknanya dengan bimbingan, dengan kefahaman kita, semua membawa kepada perubahan yang lebih baik. Jadi wanita yang solehah ni salah satu sifatnya adalah sifat malu. Ini bila kita tengok dunia sekarang dah tercabut, banyak yang dah tercabut sifat malu dalam diri seseorang wanita tu, dan itulah salah satu punca runtuhnya sesebuah tamadun. Jadi semoga muslimat, para muslimat yang dipilih oleh Allah SWT untuk duduk dalam pengajian ni akan terus sentiasa muhasabah diri,
terus sentiasa menilai diri sendiri. Sama ada kita ni duduk dalam keadaan Allah atau tidak. Jadi apabila kita belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, rasa kasih sayang sesama kita pun semakin kuat. Walaupun tiada pertalian darah, tapi rasa sayang tu makin mendalam lah. Jadi orang kata cubit paha kiri, paha kanan terasa sakit. Jadi sesama kita, sesama muslimat, untuk menjadi muslimat yang kuat, inilah caranya. Caranya belajar ilmu kenal diri, kenal Allah, dan hidup kita ni adalah untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Dan untuk mendapat redha Allah, seperti mana kalau seorang perempuan, redha Allah boleh mendapat redha seorang suami. Betul juga kalau yang belum berkahwin ke, yang seorang anak ke, redha Allah, redha ibu bapanya. Jadi semoga kita belajar ilmu ni, kita tak lagi tajuk seperti mana sentiasa dikatakan oleh Syekh Aziz. Belajar ilmu ni, belajar betul-betul, belajar untuk membuang sifat keakuan kita yang selama ni kita sentiasa nak memenuhi apa yang kita nak saja. Dan kalau kita belajar ilmu ni, kita buang sifat tu. Mohon pada Allah SWT untuk buang, untuk lebur. Lebur fana. Fana hidup dengan Allah sahaja. Itu sahaja daripada saya. Mohon maaf atas tersalah bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Syaitan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tunduk kepada Adam. Lalu ia kufur kepada Allah kerana memandang dirinya lebih mulia daripada Adam. Syaitan yang berada di dalam diriku, yang tidak menyaksikan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Adam yang kulihat dengan mataku. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada selain Dia, yang hidup, yang berdiri sendiri mengurusi sekalian makhluknya. Dan wahdaniyah Allah itu esa, hidupnya meliputi sekalian alam. Kita diperintahkan untuk memuliakan anak-anak Adam dengan memandang mereka dengan hakikat la haula wala quwwata illa billah, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dikurniakan pakaian Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melihat Allah pada diri anak Adam dan mengasihi seluruh anak Adam kerana meyakini akan ketidakupayaan mereka di sisi Allah. Semoga kita beroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dan semua para jemaah, saya sebenarnya malu nak cakap, tapi satu pesanan je. Semoga siapa yang dah dapat kenal diri, kenal Allah tu, jangan tinggalkan kami. Ya Allah. Apapun
Kerana banyak-banyak sifat Allah tu, saya hanya mengharapkan kasih sayang dia. Sebab semenjak belajar ni, tak ada satu apa pun yang kepada saya. Kalau solat saya itu solat munafik. Memang betul. Dekat dunia ni pun dah boleh hisap di sini dah sebenarnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alhamdulillah, setinggi syukur pada Allah SWT kerana majlis pada petang ini berjalan lancar dengan rakan-rakan sahabat-sahabat yang jauh dekat dan juga pendengar-pendengar YouTube. Alhamdulillah, sepanjang kuliah Ustaz tadi, apa yang saya faham dalam kita belajar ilmu kenal diri kenal Allah ni, kita nak kenal Allah dari sebenar-benarnya dari sisi Allah sendiri. Macam saya banyak keakuan diri yang tengah usaha untuk belajar nak membuang keakuan diri. Dan tadi Ustaz dia cakap pasal syaitan bisu. Sebenarnya dalam diri saya pun banyak syaitan bisu yang tersembunyi. Nampak aja manis, nampak aja tenang, nampaknya, tapi banyak syaitan-syaitan bisu yang perlu diperang. Dalam belajar kenal diri dengan Allah juga banyaklah perkara-perkara yang kita tak faham. Tapi jika kita ikhlas, Allah akan perlihatkan sesuatu perkara tu tanpa kita perlu mencari. Dalam kenal diri kenal Allah ni, perjalanannya ambil masa yang panjang, kadang-kadang kita tergelincir. Kalau dulu saya selalu mengharap ganjaran, upah. Kalau saya sedekah ini, apa yang saya dapat? Contohnya, setiap hari saya tanpa gagal sedekah dan secara tak langsung dalam buku saya, buku sedekah, dan satu lagi buku saya adalah buku doa. Dua buah buku doa dan sedekah ni yang nukilan dalam buku tersebut tu sebenarnya menunjukkan diri saya diri tentang hijrah saya. Lepas tu bagaimana sedekah saya setiap hari. Saya mengharapkan ganjaran. Saya menanti-nanti kalau ada lori sampah datang ke saya, saya sentiasa hari-hari kalau nampak saya akan sediakan makanan. Saya akan bagi duit untuk minum, saya akan bagi makanan ke apa saja, saya tanpa gagal. Kemudian saya terfikir, sekejap apa yang dapat nah? Sekejap apa saya dapat nah? Apa yang Allah nak bagi pada saya? Tapi Allah perlihatkan satu persatu sampai akhirnya saya dah penat. Saya kata, oh ini matlamat saya tak sampai. Jadi dengan upah dan ganjaran tersebut sebenarnya menyekat saya untuk saya terus ikhlas. Walaupun dikatakan bila kita bersedekah tu sebenarnya kita nak perhatian daripada Allah, tapi hati kita tak bersih. Saya macam, ya Allah, setiap hari saya sampai gagal dengan hanya sekecil-sekecil perkara je, hanya lori sampah je. Bila dia datang, saya tak tahu bagi apa, saya rasa bersalah. Tapi saya tak jujur lah sebenarnya kat situ sebab saya mengharap. Jadi bila saya rasakan buku saya, buku sedekah, buku hijrah dan juga buku doa, sebenarnya buku doa itulah yang Allah makbulkan. Allah banyak bagi banyak perkara-perkara yang saya lalui. Dalam doa tu sebenarnya kita lebih kena doa. Doa dengan ikhlas tanpa harap balasan, dan syaitan bisu tu memang kita nampak ikhlas kat depan, tapi ganjaran-ganjaran kita harapkan di depan mata dengan manusia ni, ya Allah, saya bekerja. Saya melihat banyak hari ini fitnah-fitnah yang terlalu banyak sangat dengan maksiat mata, maksiat jari di depan kita berkuasa, ada kuasa, tapi kita mengharapkan ganjaran. Apa yang saya dapat selepas ni jika saya buat macam ni dan macam ni? Jadi saya tak mampu lagi nak menghalang, tapi saya mohon agar Allah pandang hati saya sebab niat saya nak hati saya seperti hati Rasulullah, tetapi perlu banyak ujian yang saya lalui. Cumanya dalam kita kenal diri, kenal Allah, sebab saya ni orang awam yang baru nak belajar, baru nak belajar kenal diri dari sisinya. Begitu jugalah kita semua yang ada, pendengar-pendengar YouTube, ibu ayah, kita mulakan. Bila kita tak kenal diri, kenal Allah, kita macam mana kita nak bawa? Bagaimana kita nak bawa keluarga, bagaimana kita nak bawa hubungan sesama suami isteri. Sebab perpecahan hari ini kita tengok rumah tangga, anak-anak berpecah. Bila anak-anak berpecah, institusi rumah tangga tu akan rosak. Saya lihat anak-anak saya ramai. Sebab saya sebelum ni saya bukan bekerja di saya adalah NGO.
banyak maksiat-maksiat yang berlaku hanya kerana dengan mata. Dan saya menyaksikan apabila ada remaja yang terjebak hanya kerana sapaan, hanya sekali sapaan, 2 kali sapaan, akhirnya hilang daripada pengetahuan ibu bapa. Ini yang saya lalui dan saya cuba membantu remaja terbabit. Alhamdulillah, Allah izin sebenarnya bila hati kita tak jujur, hati kita tak tersekat dengan maksiat jari dan maksiat mata ni, banyak kemungkaran anak-anak kita hari ini. Dengan gadget, kita nampak mereka tidur, kita nampak mereka diam, tapi sebenarnya tak, ruang-ruang yang syirik-syirik tu banyak dalam diri. Dan hari ini peluang-peluang tu fitnah dengan hiburan yang sangat banyak. Semalam pun banyak hiburan lah daripada doa yang kita baca, tapi hiburan itu melebihi apa yang kita nak. Jadi dengan belajar kenal diri, kenal Allah ni, saya harapkan agar Allah pandang, Rasulullah pun pandang, sebab matlamat itulah matlamat utama kita daripada datang dan nak balik. Dan ibu ayah tolong bantulah ahli keluarga kita, ibu ayah tolonglah jaga anak-anak kita sebab cabaran sangat hebat. Hari ni kita tak mampu dah. Kalau kita lihat daripada dari segi akademik, anak-anak kita berlumba-lumba, tapi nak didik akhlak dengan bahasa yang kita lihat hari ni, cubalah kita berjalan di sekitar pasaraya ke jalan-jalan kat mana-mana, kita jumpa dengan golongan remaja, perkataan yang dikeluarkan itu bukan perkataan yang Allah suka. Melawaknya kasar, melawaknya membabi buta. Jadi di mana salah kita? Sedangkan kita mendidik, tapi bukan didikan yang untuk mentauhidkan Allah, tetapi hanya untuk mempercepatkan, mengikut silibus yang ada. Itulah. Jadi ibu ayah tolonglah bantu diri kita, bantu keluarga kita, bantulah untuk anak-anak kita kenal Allah, sayang. Kita dah nak balik dah ni dengan penyakit yang sekarang ni, bila-bila masa je boleh mati. Hari ni rakan sejawat saya meninggal lagi, umur baru 38, tak ada sakit apa pun, tapi meninggal lagi. Jadi meninggalkan anak 3 orang, 4 orang, kita tak tahu kita nak sampai bila. Jadi buanglah kalau ada syaitan-syaitan dalam badan kita. Kadang-kadang kita niat nak belajar Allah, tetapi kita ada sesuatu yang terselindung. Kita ada upah, kita ada ganjaran. Macam saya bekerja, apa yang saya dapat? Macam itulah. Jadi saya tak tahu. Akhirnya bila Allah tarik segala-galanya tu, nampaklah dia di sisinya. Jadi itu saja untuk perkongsian saya. Saya harapkan ibu ayah kita bantu anak-anak kita, didik anak-anak kita daripada kecil, mulakan daripada rumah. Bawalah Allah dalam kehidupan dengan sekecil-kecil perkara je. Biasakan kita makan dengan ahli keluarga, baca doa, mulakan je. Sebab hari ni ramai dah duduk semeja tapi hati tak sama. Anak-anak murid pun kita susah nak kawal. Sebab susah kita nak kawal kerana kalau jihad seorang guru tu tak sampai, kita nak bawa pun tak sampai. Jadi bantu ibu ayah daripada rumah, untuk guru-guru, untuk sesiapa sahaja, kita tak mampu. Allah saja yang mampu, cuma kita hanya ada usaha untuk kita mengawal, kita membentuk. Sebab ini masyarakat kita nak, dah terlalu banyak hiburan dah ni. Saya dah tak tahu dah, kalau saya nampak tu macam hiburan tu melebihi daripada apa yang kita nak balik ni. Tak mampu nak cari dah. Jadi bantu ibu ayah, bantulah jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita supaya kasih sayang dalam rumah tangga ni, supaya hidup anak-anak kita terisi dengan kasih sayang, landasan yang betul, supaya mereka tak teraba-raba dalam kehidupan yang mencabar ni. Itu saja, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antal alimul hakim, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina, inna fatahna laka fathan mubina. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalihi. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pertama sekali
ihsanan kepada diri sendiri dan juga anak-anak sekalian. Kita di akhir zaman ni diberikan pilihan sebenarnya, dan Allah Ta'ala ingin melihat kita ni memilih yang mana. Kita ni ada terpecah kepada dua. Kita boleh pilih, contohnya bila kita berhadapan dengan komputer, kita boleh pilih untuk melihat hiburan, atau kita boleh melihat sesuatu yang memberikan patokan kepada iman kita. Hiburan cukup banyak, tetapi kita jadikan, kalau kita pilih, katakanlah kita pilih hiburan, kita tak boleh nak ubah sebab kita buka radio kan. Kita kena cari ikhtiar macam mana sekalipun untuk melihat wajah Allah. Hiburan cukup banyak, ikhtiar akan cari wajah Allah. Tiba-tiba buka radio, santai-santailah sayang, pergi mana laju-laju, ini bukan kereta baru, asalkan aku denganmu. Jadi lagu tu lagu yang mengkhayalkan, mengasyikkan, menyemarakkan rasa cinta, menyemarakkan zina. La taqrabuz zina kan. Ubahkan kepada wajah Allah. Kita ubahkan, semarakkan cinta kita di antara kita dengan isteri kita. Walaupun lagu tu adalah lagu yang menyemarakkan syahwat ke apa kan. Ubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang ketagih-ketagihan lama kan. Ketagih-ketagih lama, benda-benda lama yang ketagih-ketagih tu. Ubah kepada wajah Allah. Kalau kita contoh, kita tengok cerita hantu, ketagih cerita hantu contoh. Kita tengok, ini kalau orang syirik mati dalam keadaan syirik jadi hantu contohnya. Jadi kalau macam mana kita kena ikut grup yang mentauhidkan Allah. Allahumma salli ala. Kemudian kita diberi pilihan, bila dah di meningkat dewasa, kita dah kerja, kita diberi pilihan. Nak ambil riba ke tidak? Kita diberi pilihan. Kita sebenarnya tak ada orang yang tidak terlibat dengan riba. Cuba cek. Saya tak pasti, saya tak tahu kan. Saya ingat rumah lah, kalau kata rumah lah, yang tak riba hanya rumah pusaka je. Tu pun kalau adik-beradik tak refinance. Kalau adik-beradik refinance dah jadi riba balik. Kereta mana yang tak riba? Kereta pusaka je tak riba. Semuanya riba. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita kena banyak-banyak akan baik sangka kepada Allah. Nak tengok tang mana kita stop. Tang mana kita stop. Kita stop, kita taubat. Allah tengok tang kita nak titik kita stop, dan kita stop daripada membuat riba tu. Yang lepas tu kita taubat. Dan kita cari ikhtiar. Allahumma salli ala Muhammad. Sama ada bayar cepat-cepat ke, carikan sesuatu solusi yang sesuai. Solusi yang sesuai tu biar dia istikharah dengan Allah Ta'ala. Jangan kita orang kata menghilangkan kasih sayang. Kerana Dajjal itu menyemarakkan rasa benci, mengecop sesuatu yang tidak pasti, walhal sebenarnya lautan rahmat dan keampunan Allah tu sangat luas. Kita bila masuk dalam tasawuf ni, kita suruh melihat pada diri sendiri. Apakah aku masih naik kereta riba? Apakah aku berada dalam rumah riba? Apakah adik-beradik aku ada riba? Apakah mak ayah aku ada riba? Apakah isteri aku ada riba? Apakah aku masih ada terpalit riba? Memang ada jawabnya. Kalau kita dah lepas dah, adik-beradik kita masih lagi ada riba, maknanya kita pun bersubahat juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kata Allah, hadis ke apa ayat Quran saya tak ingat. Di akhir zaman ni, bukan ayat Quran lah, hadis kot. Tak ada benda yang tidak terpalit dengan riba. Kata orang pintar, masa saya pergi mana tu, ada satu orang pintar, dia kata, di akhir zaman semuanya riba. Tetapi dia kata, ada satu saja benda yang tidak riba, dia kata.
yang tidak terpalit riba. Saya pun penasaran orang Indo itu. Apa benda Pak? Penasaran ni maksud dia inquiry. Maknanya kita rasa ingin tahu. Kita rasa ingin tahu, membuak-buak. Dia kata ada satu je benda yang tidak terpalit. Tidak terpalit riba. Maknanya apa? Baju ni ada riba, seluar ni ada riba, ni tile ni ada riba dia, kereta ada riba, jalan raya ada riba, apa ni, lampu-lampu semua ada riba dia. Satu je tinggal yang tidak ada riba di hari zaman. Dia tak cerita-cerita lagi apa benda. Dia kata air hujan je tak ada riba. Air hujan je tak ada riba. Allah. Tersandar. Tinggal air hujan tak ada riba. Start daripada itu saya minum air hujan. Kita dekat KL dulu, kita tadah satu, kita beli satu balang RM89 brand Panasonic. Tadah air hujan nak ambil berkat. Kan? Sebab air hujan ni tak ada riba. Mana air Syabas pun ada riba, air SAP pun ada riba, semua syarikat-syarikat terpalit riba. Dalam poket kita pun ada riba. Ni wang kertas ni riba semua tu. Diterbitkan daripada basis-basis riba. Allahumma salli ala Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Jadi nak lawan semua ini, nak lawan sistem Dajjal ni, ialah dengan baik sangka dan kasih sayang. Baik sangka dan kasih. Kita taji habis-habisan baik sangka kasih sayang. Semuanya baik sangka kasih sayang. Sebagaimana seorang ibu, dia rotan anak dia kerana apa? Dia rotan anak dia. Kalau kamu kena rotan dengan mak kamu, kerana apa? Kerana benci ke? Kerana apa? Cakap kuat sikit. Kasih sayang. Kerana sayang. Jadi kasihnya ibu dengan kasihnya Rasulullah, siapa yang lebih besar? Rasulullah. Okay. Kasih Rasulullah dan kasihnya Allah, siapa lebih besar? Kasih Allah. Jadi Allah Ta'ala buat neraka tu sebab apa? Kasih. Budak kecil pun boleh jawab. Allah Ta'ala buat neraka kerana kasih. Kerana nak rotan kita. Rotan kita tu kerana kasih. Kasih sayang. Allahumma salli ala sallam. Kerana kita, Allah tak nak kita buat salah. Sebenarnya ibu tak terbanding kasih sayang dia. Tak terbanding kasih Allah Ta'ala itu kepada kita ini. Allah Ta'ala itu ada satu hadis kudusi. Dia sayang kita melebihi kita. Kita tahu. Macam lagu Mawi tu. Macam lagu Mawi tu. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Yang jadi Johan Akademi Fantasia tu. Betul tu. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Tu hadis kudusi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila tahu hakikat ini, bila tahu maqasid ini, maka kita dah nampak dah hala tuju Allah, hala tuju Rasulullah yang digelar sebagai ummi, iaitu ibu, ialah kasih sayang. Baik sangka kasih sayang, baik sangka kasih sayang. Bahkan dalam tasawuf, setan pun kita sayang, iblis pun kita sayang. Salahnya iblis satu je, tak nak sujud pada Nabi Adam. Tapi dia buat segala kebejatan kepada kita ni. Hasut kita, suruh malas, hasut kita jangan solat, hasut kita suruh minum arak, suruh berzina. Semuanya sudah dapat kelulusan dari Allah. Semuanya dah dapat kebenaran dari Allah. Siap dapat karomah yang paling tinggi lagi, iaitu fa innaka minal munzarin. Dia tak mati. Mana dalam bahasa Inggeris immortal. Tak mati dia. Mana kalau kita potong kepala iblis ni, dia boleh bercantum balik. Infinity. Sehinggalah sampainya minal munzarin. Sehinggalah sampai masanya ajal dia sampai. Mana semua makhluk lain semua dah kena tarik nyawa. Malaikat Israel dah tarik nyawa semua sekali. Last sekali iblis lah kot. Kan? Kemudian Malaikat Jibril tarik nyawa diri dia sendiri. Malaikat Jibril pula. Malaikat Israel. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sifat Al-Qahar Allah. Al-Qahar ni gedebe. Sifat Al-Muntaqim Allah, pendendam. Sifat Allah Al-Mudhil, yang menghinakan. Sifat
yang maha menyiksa, yang maha membalas, yang maha menerakakan orang, yang maha kibria, yang maha sombong. Itu semua tu bernaung di bawah sifat dia yang sangat utama, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sifat dia yang buat neraka Allah tu bernaung di bawah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Dia sumbat kita dalam neraka kerana Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia buat neraka tu kerana Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama macam Allah Ta'ala wujudkan seorang ibu yang rotan kita kerana sayang. Tak nak kita jadi orang tak berguna atas muka bumi ini. Allahumma salli ala sayyidina. Benar kata para mursyid, nak lawan Dajjal ni semarakkan kasih sayang dan baik sangka. Kasih sayang dan baik sangka. Rupa-rupanya susah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Susah nak baik sangka dan kasih sayang ni. Sangat sukar sekali. Dan untuk mengambil baik sangka dan kasih sayang ni perlu menghadap para guru, para mursyid yang memiliki dada yang membuak-buak kasih sayang dan baik sangka. Kalau dalam konteks saya lah, orang itu ialah Walid Al-Malik. Walaupun mungkin dia tak ingat kat saya, tapi saya ingat kat dia. Ketika itu mana saya ikut Walid tu, itulah dia punya tema dia. Kasih sayang baik sangka, kasih sayang baik sangka, kasih sayang baik sangka. Saya balik, saya ceramah mana-mana, baik sangka kasih sayang, baik sangka kasih sayang. Lagu-lagu, nasyid-nasyid, qasidah yang dia cipta, semuanya menyemarakkan rasa cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bila buka radio, buka TV, semua berkaitan dengan rasa kasih, rasa cinta. Buka tengok cerita P.Ramlee pun, P.Ramlee nampak bagaimana lagu-lagu P.Ramlee tu yang menyemarakkan rasa cinta, rasa kasih di antara sesama insan. Kata P.Ramlee, kalau tidak disumbatkan dengan lagu-lagu Melayu sebegini, mereka akan mengambil lagu-lagu dari luar untuk masukkan dalam hati mereka. Bila masuk benda barat ke dalam hati, habislah anak muda bangsa kita. Kita ambil yang baik. Kemudian Allah Ta'ala lahirkan seumpama P.Ramlee pula, iaitu Fairuz Miswan. Macam-macam orang kata ke dia. Tapi tengok, dia mati pada hari Jumaat. Fairuz Miswan luar biasa. Dah lah tubuh badan dia macam P.Ramlee. Muka pun macam P.Ramlee. Suara pun macam P.Ramlee. Ini luar biasa. Sesuatu benda yang Allah nak tunjukkan pada kita. Iaitu mesti semarakkan kasih sayang yang baik sangka. Kasih sayang baik sangka. Lagu-lagu Fairuz Miswan lahirkan. Kalau kita tengok, walaupun dia berduet dengan Baby Shima, tetapi tengok perhatikan, dia tak sentuh Baby Shima. Dia jaga. Tapi kalau kita memandang dengan baik sangka dan kasih sayang, kita tidak akan mengomen di ruangan komen tu benda-benda yang walaupun ialah pada zahirnya, pada syariatnya menyanggahi syariat, tapi kita tak boleh tinggalkan hakikat makrifat. Akhirnya Allah tunjuk dia meninggal pada hari Jumaat. Sudah azan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Minta maaf saya terlajak bahasa, terkasar bahasa. Ampunkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diucapkan saudara, saudari, teman-teman kita semua daripada hati Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, kalimat-kalimat yang suci, untuk tak lain berkasih sayang, untuk sama-sama kita mendapatkan mengesahkan Allah. Itu ala tujuan kita. Maknanya ajakan untuk mengesahkan Allah adalah ajakan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik, maknanya Allah tu suka orang yang mengajak kepada ke arah, iaitu da'ilallah, untuk kenal Allah, dapat Allah Ta'ala. Itu ajakan yang paling Allah Ta'ala harapkan kita melakukannya. Mana kalau kita diucapkan tadi semata-mata nak ngajakkan supaya dapat Allah Ta'ala dan mengesahkan Allah seperti mana Allah mengesahkan diri. Itu ajakan yang paling berkualiti tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kita perhatikan dalam setiap detik-detik kehidupan kita, kita pastikan mengesahkan Allah. Itu adalah ala tujuan sebenar, dan kita ngajakkan tadi. Ajakan demi ajakan, yang kita tidak jemu-jemu. Kita nak seperti mana tadi saudari kita tadi ngajakkan tadi, nak bagi faham lagi,
Saudara kita tadi Ustaz Uzai, Syekh Latif dan yang lain-lain, semua ni ngajakkan untuk nak biar kita bertambah faham. Kita benar-benar rasa tak ada lagi keseronokan selain kita ngajakkan manusia mengimani kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meyakini setiap nafas kita naik turun, ya, setiap penglihatan kita, setiap pendengaran kita, setiap apa kehendak-kehendak kita, semuanya kita. Jadi muslimat sampai ada yang melafazkan, ya, apa kalimah ayat suci, kalimah-kalimah, ya, untuk nak nyatakan membawa kita supaya bertambah lagi khusyuk, bertambah lagi menumpu perhatian kita untuk mengesakan kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi masing-masing ada cara yang Allah tajalikan. Jadi kita semua terima semua. Itu sampai iblis pun, tadi Ustaz Zai kata iblis sekalipun untuk dia membawa watak dia sendiri yang Allah Ta'ala telah berikan. Kalau kita dah kenal diri, kenal Allah betul-betul, kita nampak watak yang pada iblis tu adalah watak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa kita yang nak mengatakan watak tu tadi, mengapa Allah ciptakan watak ni? Kita tak boleh protes, sebab Allah membuat tu atas kehendak kebijaksanaan. Allah maha bijaksana, dia tak perlu kumpul orang bijak-bijak, aku nak ciptakan iblis, tak boleh. Tu tadi. Jadi kita ni kena faham, bahawasanya apa pun tindak tanduk yang berlaku dalam kehidupan kita, kita kena ridha. Mana ridha tu maknanya akur, inilah susunan cerita Allah. Sebelum nak sampai ridha tu harus sabar. Kesabaran tu tadi akan datang. Bila sabar akan datang daripada Allah, iaitu kita melihat kebenaran. Kebenaran tu apa? Itulah cerita dia. Kebenaran tu cerita dia semua, baik atau buruk apa, itu kebenaran. Bila kebenaran, watawasaw bil haq, baru watawasaw bil sabr, baru sabar. Jadi hak dulu, baru sabar, dan sabar akan dapat ridha Allah. Tenanglah kita. Ridha, maka Allah pun meridai. Tandanya itu. Jadi itu susunan hidup kita, macam mana yang diucapkan oleh sahabat kita Syekh Latif, macam mana Allah tu dah cabut. Bila Allah tu dah jazbah, dah cabut keakuan diri kita, maka yang akan keluar, ya, setiap saat, detik, nafas tu tadi adalah memiliki pancaran nur yang datang dari anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu, betul-betul akan solid. Bila begitu, Allah akan menjanjikan setiap perkataan kita tu perkataan Allah. Jadi bukan kita ada perkataan, tapi perkataan Allah. Bila Allah Ta'ala kata, suruh kata, Allah kata kun fayakun, maka kata kapal tu tenggelam, musuh tenggelam. Tu tadi Allah berjanji akan berbuat begitu. Bila kita dah dijazbah, dah angkat keakuan diri kita, maka akan datanglah, kalau Nabi mukjizat, kalau kita ni dipanggil karamah, tu ataupun ma'unah. Bukan istizad, ma'unah, sesuatu yang Allah berkehendak tadi. Apabila kita dah hilang akuan diri, datang tu karamah. Ataupun dipanggil tadi Lailatul Qadar. Qadar sesuatu yang Allah yang nak netapkan. Terjadi qadar tu tadi dalam kehidupan yang mana kita tak merasa ada akuan diri, maka akan kita nampak tanda-tanda min ayatina, kekuasaan Allah di ufuk-ufuk, di muka bumi. Di mana pun kita akan nampak 24 jam kekuasaan Allah. Iblis bergerak pun kita nampak kekuasaan Allah. Malaikatul maut datang pun kita nampak kekuasaan Allah. Kita tak nampak lain dah. Kita nampak semuanya min ayatina. Semua daripada ayat. Itu ayat tu bahasa dalam Quran tak ada sebut mukjizat, tapi ayatina tu menyatakan itulah dia. Mukjizat kekuasaan Allah. Jadi alhamdulillah, cukuplah sampai sini hari ini. Alhamdulillah apa yang kita pelakukan yang telah ditetapkan oleh Allah, mana keadaannya adalah dari sisi Allah, ini yang terbaik. Maknanya bukan dari sisi kita. Semuanya dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf kekurangan kesilapan dalam menyampaikan ada rasa akuan diri. Wa afu minkum.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tak ada kan? Tak ada ke tadi? Tak ada ah. Ingat terlupa lagi kan. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Allah Akbar. Wal asri. Nabi Musa. Ila